warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jatang kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan puan-puan, para jamaah yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk meneruskan majlis ilmu. Dan insya-Allah pada malam ni kita meneruskan perkongsian ilmu di bawah tajuk peranan kaum muslimin. Apakah peranan kaum muslimin di dalam perlantikan khalifah? Pada bulan yang lepas kita sudah membincangkan ada suatu badan yang bertanggungjawab memilih khalifah, yang dinamakan oleh sebahagian ulama sebagai ahlul halli wal aqdi, dan dinamakan dengan pelbagai nama pada zaman kemudian. Dan jatang kuasa memilih khalifah ni tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah suatu ijtihad para ulama, kerana ia adalah suatu urusan bagaimana melantik khalifah. Sewaktu baginda masih hidup, baginda tidak melantik khalifah sebab baginda lah ketua negara. Maka urusan tersebut adalah perkara baru yang berlaku setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah para ulama di kalangan sahabat berijtihad, apa kaedah kita melantik ketua negara. Maka para sahabat bersidang di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain. Dalam persidangan tersebut 40 orang hadir, lalu tercalonlah 4 orang nama, dan akhirnya terpilihlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Kemudian setelah kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat tidak pening kepala, kerana hanya ada satu calon yang dinamakan oleh Abu Bakar sendiri setelah membuat pungutan suara di kalangan para sahabat, siapa yang dikehendaki oleh rakyat. Lalu majoriti rakyat mahukan Sayyidina Umar menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar menyuruh Sayyidina Osman menulis satu surat untuk menyatakan beliau sendiri mencadangkan nama khalifah setelah beliau meninggal dunia. Bila meninggal dunia, para sahabat tidak menamakan nama-nama lain. Semua setuju Umar lah khalifah yang kedua.
Tetapi setelah Umar sakit, setelah ditikam sewaktu dia menjadi imam salat, maka para sahabat berjumpa dengan Saidina Umar. Wahai Umar, kamu kena buat macam Abu Bakar buat. Letak satu nama, senang kami nak pilih. Lalu dijawab oleh Umar, wahai sahabatku, sesungguhnya orang yang paling kita sayang dan kasih iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila meninggal dunia tidak menamakan pengganti. Orang yang paling kita kasih, yang lebih mulia dari aku, namanya Abu Bakar. Apabila meninggal dunia, beliau menamakan satu nama sebagai calon khalifah. Rasulullah dan Abu Bakar masing-masing melaksanakan satu tanggungjawab yang mulia. Maka kata Umar, dia nak berijtihad dengan cara dia sendiri. Dia mencalonkan 6 orang jawatan kuasa yang akan memilih di kalangan 6 orang ni siapa yang layak jadi khalifah. Umar pula ijtihad lagu lain, tak sama macam Abu Bakar dalam pemilihan khalifah. Umar menamakan 6 nama. 6 orang ni pilihlah di kalangan kaum siapa yang layak jadi khalifah. Umar pesan cukup mudah, tapi dia satu benda baru, ijtihad baru. 6 orang. Tetapi yang hadir setelah kematian Umar hanya 5 orang sahabat. Jadi jawatan kuasa memilih khalifah tinggal 5 orang. Dan cerita panjang lebar, akhirnya barulah terpilih Saidina Osman menjadi khalifah. Semua tu kita dah bincang dah pada bulan-bulan yang lepas. Bagaimana pula peranan orang-orang muslimin? Apakah keterlibatan umat Islam dalam pemilihan khalifah? Ini soalan malam ni. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Apakah keputusan anggota penapis calon khalifah itu merupakan satu keputusan yang muktamad dalam pemilihan khalifah? Adakah mereka tu dikira muktamad? Dan apakah pula peranan orang Islam yang lain? Apa peranan orang Islam yang lain? Adakah sekadar mereka yang memilih khalifah tu buat keputusan? Telah kita katakan bahawa selain dari golongan Syiah, ulama dan ahli hukum Islam bersepakat mengatakan pemilihan kepala utama negara Islam mestilah melalui 2 peringkat. Kata para ulama selain Syiah, maknanya ahli sunnah wal jamaah, ada golongan Khawarij, ada golongan Mu'tazilah yang kadang kalanya sependapat dengan ahli sunnah wal jamaah. Bukan sentiasa berlawan. Kadang-kadang mazhab-mazhab lain ni juga ada kalanya mereka bersetuju dalam bab-bab tertentu, setuju dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka apakah pendirian ulama ahli sunnah wal jamaah dan yang lain-lain? Iaitu ada 2 peringkat pemilihan khalifah. Yang pertama adalah peringkat pencalonan. Peringkat pencalonan nama-nama khalifah. Yang kedua, peringkat persetujuan atau pungutan suara orang ramai terhadap pencalonan tersebut. Tuan-tuan para jamaah yang dikasihi, itu kaedah, ada 2 kaedah. Yang pertama ada calon, ada orang yang mencalonkan dan ada nama yang dicalonkan. Kalau yang dicalonkan tu satu nama,
Seperti dicalonkan nama Saidina Omar sahaja, tak ada nama lain, senanglah cerita. Tapi kalau yang dicalonkan tu banyak, masing-masing tak mau tarik diri, di sana ada proses pemilihan dari rakyat. Rakyat memilih pula. Jadi ada dua, satu pencalonan, yang kedua adalah peringkat persetujuan rakyat atau pungutan suara rakyat terhadap pencalonan itu. Di sini boleh kita persoalkan apakah kesannya pencalonan yang dibuat oleh mereka dari segi undang-undang. Ternyata dari perbahasan ahli-ahli hukum Islam bahawa pencalonan anggota pemilih itu belum cukup bagi pelantikan seorang khalifah. Malah pencalonan mestilah mendapat persetujuan dari kaum muslimin yang akil baligh, sama ada secara terus terang ataupun secara mafhum. Kata para ulama, tak cukup ada orang yang mencalon, hendaklah rakyat juga bersetuju dengan pencalonan tersebut. Tak cukup jawatankuasa memilih, rakyat semua terima baru sah. Dalam hal ini Imam Ghazali ada mengatakan bahawa pencalonan yang dibuat oleh anggota penapis calon sahaja tidak menjadikan seseorang itu khalifah, kecuali ia telah mendapat persetujuan dari orang ramai, iaitu dari kaum muslimin. Imam Ghazali, tuan-tuan, ada menyebut bahawa sekadar pencalonan sahaja tak cukup, dia mesti mendapat persetujuan daripada rakyat. Rakyat semua setuju, tak lawan, sama ada secara terang, persetujuan secara terang ataupun persetujuan secara mafhum, tak dinyatakan dalam bentuk apa-apa, rakyat diam, setuju, dikira setuju, tiada sebarang bentuk bantahan. Tak ada yang nak berguling bergolek, nak lawan keputusan, maka itu dikira mafhum, rakyat setuju atas pelantikan khalifah ketua negara. Beliau bersandarkan pendapatnya kepada peristiwa pelantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ghazali kata asas kepada pendapat dia, sokongan rakyat tadi adalah apa yang berlaku dalam peristiwa Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pernah berkata, jika pelantikan itu hanya dipersetujui oleh Saidina Umar, sedangkan semua orang Islam lain tidak bersetuju atau mereka berpecah sehingga tidak boleh dibezakan siapakah yang menang dan yang kalah, maka Saidina Abu Bakar tidaklah terlantik sebagai khalifah. Yang mencalonkan nama Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama adalah Omar. Seorang yang calon. Abu Bakar, Omar kata aku mencalonkan Omar kata aku mencalonkan Abu Bakar sebagai khalifah. Mula-mula Abu Bakar kata aku mencalonkan Omar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Bakar dia calon nama dua orang. Dia pun pandai juga nak ngelak diri dia, buh nama dua. Omar kata mana boleh, hang kena jadi khalifah. Kalau hanya cadangan daripada Omar, umat Islam tak setuju, maka Abu Bakar tak boleh jadi khalifah, sebab Omar hanya mencalonkan. Maka setelah mendapat persetujuan ramai, barulah sah pelantikan Abu Bakar As-Siddiq. Kerana tujuan memilih dan melantik khalifah adalah untuk menyatu padukan umat Islam dan memperkuatkan kedudukan mereka di dalam negara. Tujuan pelantikan khalifah ni adalah nak menyatu padukan umat Islam. Tu tujuan nombor satu.
Tujuan yang kedua, untuk melaksanakan syariat. Sebab itulah hari ni bila berlaku orang tanya bila nak laksana hukum syariat, insya-Allah kita dalam perjalanan ke sana. Cuma nak menyatukan orang Islam yang sudah bersatu supaya kekal bersatu pun payah lagi, tuan-tuan. Kalau orang Islam sendiri yang duduk di parlimen belum boleh bersatu padu, kita nak bentangkan syariat di parlimen sudah tentu cabarannya besar lagi, tuan-tuan. Itu cabaran. Dan baru ni Jabatan Menteri dan juga Timbalan Menteri Haiwan Agama sebut ada senarai undang-undang syariat, termasuklah RUU Wakaf, beberapa RUU baru, undang-undang baru berkaitan dengan agama nak dibentang, dan beberapa rang undang-undang yang lama nak ditambah baik, dipindah. Walaupun dia hanya memerlukan simple majority, tetapi cabarannya tetap ada. Sebab tipis majority ni bila-bila dia boleh terbalik. Jadi keutamaan hari ini menyatukan orang Islam yang dah bersatu tapi nak berpecah. Ini letih, tuan-tuan. Memang penat. Tapi itulah cabaran yang kita terpaksa hadapi. Tujuan khalifah, tujuan adanya ketua negara bagi negara umat Islam untuk menyatukan umat. Yang kedua, bila umat bersatu, bila pemimpin bersatu, rakyat bersatu, mudah kita nak meluluskan syariat dan melaksanakan syariat. Kalau tidak, cabarannya berat. Kalimah Allah tak saya lagi. Nanti saya ulas sikit, ada masa. Para jamaah yang dikasihi, justru itu persetujuan orang ramai boleh dipertanggungjawabkan adalah perlu pada setiap masa. Sokongan orang Islam, rakyat dalam negara penting untuk melantik seseorang khalifah. Di sini ternyatalah peranan kaum muslimin atau peranan warga negara muslim terhadap pelantikan seorang ketua negara Islam. Pentingnya rakyat terlibat dalam pelantikan ketua negara. Hari ini masalahnya yang pertama, pelantikan ketua negara di Malaysia kita berkongsi dengan orang bukan Islam. Di zaman dahulu kerajaan Islam, orang Islam sahaja berhak melantik ketua negara. Hari ini setelah dijajah, kita berkongsi hak melantik ketua negara dengan orang bukan Islam. Kena faham hukum asal. Kita berkongsi dengan mereka. Walaupun kita 70%, mereka 30%, mereka ada hak. Dulu mereka tak termasuk dalam orang yang berhak. Hari ini mereka boleh menjadi pengundi, bukan hanya orang Islam. Ini realiti yang berlaku dalam negara-negara umat Islam. Kalau dahulunya peranan mereka iaitu umat Islam dipanggil bai'ah ammah, dahulunya istilahnya adalah orang Islam memberikan bai'ah persetujuan kepada pelantikan khalifah, kepada yang dicalonkan, dan memberikan janji taat setia kepada khalifah yang dilantik. Maka dalam bahasa sekarang lebih dekat kalau kita mengatakan peranan mereka iaitu umat Islam memberikan undi persetujuan atau tidak bersetuju kepada calon yang dicalonkan untuk memegang jawatan ketua negara. Kalau dahulu umat Islam belum ramai, tak timbul masalah undi. Cukup dengan pungutan suara, cukup dengan suara majoriti. Hari ini nak membuktikan suara majoriti jumlah penduduk yang berpuluh-puluh juta, nak angkat tangan tak larat nak bilang, tuan-tuan.
Kalau mesyuarat agung masjid malam ni boleh bilang pakai tangan, siapa setuju pengurusi kita kekalkan, bolehlah. Bilangan tangan dalam masjid ni tak ramai. Kalau 30 juta orang, mana mungkin nak bilang jumlah tangan. Maka persetujuan kepada khalifah menggunakan kaedah undi. Pungutan suaranya melalui vote, melalui undi sokongan. Dalam keterangan yang terbentang itu, ternyatalah kepada kita bahawa pelantikan ketua negara Islam itu tidak sempurna, melainkan sesudah mendapat persetujuan kaum muslimin. Dan jawatan ketua negara itu sendiri mestilah mengikut Islam, ialah suatu ikatan antara rakyat dengan ketua negara, iaitu Al-Khalifah. Jadi rakyat dengan khalifah ni adalah suatu ikatan janji setia, bai'ah. Rakyat memberikan aku janji kepada khalifah untuk patuh dan taat selagi mana khalifah melaksanakan syariat, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikatan janji dia, di mana ikatan ini akan menelurkan kewajipan-kewajipan dan hak-hak yang tertentu yang akan dibicarakan kemudian nanti. InsyaAllah akan datang kita bincang pula hak-hak rakyat. Mula-mula sekali hak rakyat untuk memilih khalifah, memberikan bai'ah kepada khalifah sebelum dibincangkan tugas dan hak rakyat. Setelah khalifah sudah ditabalkan, sudah dilantik. Para jamaah yang dikasihi, kita dah bincang panjang lebar tentang proses pemilihan khalifah. Dan malam ni kita dapat buat kesimpulan rakyat terlibat. Dan dalam proses pemilihan ketua negara dalam konteks negara kita, kan? Dalam konteks negara kita, rakyat memberi undi kepada calon-calon ahli parlimen. Ada 3 calon, ada 4 calon, ada 2 calon. Kalau 14 calon, 14 lah calon, 14 penyuruh terus. Rakyat berhak memberikan undi kepada calon-calon. Setelah calon-calon ini diundi oleh rakyat, yang melibatkan orang Islam dan orang bukan Islam, dan calonnya juga melibatkan orang Islam dan orang bukan Islam sebagai ahli parlimen. Maka rakyat memberi mandat kepada wakil-wakil mereka seramai 22 orang ini untuk mencalonkan nama ketua negara, ketua kerajaan. 22 orang wakil rakyat ini berhak mencalonkan nama yang mereka suka, yang selayaknya menjadi ketua negara. Maka berlakulah proses pencalonan kepada yang di-Pertuan Agong sebagai orang tengah. Sebagaimana yang kita bincang dulu, iaitu seorang sahabat namanya Abdul Rahman bin Auf menjadi pengurusi, menjadi orang tengah dalam pemilihan khalifah. Abdul Rahman bin Auf, orang yang pertama dalam sejarah Islam memainkan fungsinya sebagai yang di-Pertuan Agong. Dia yang mengendalikan urusan pelantikan ketua kerajaan. Akhirnya barulah ada calon. Bila ada calon tu setuju, berlakulah proses pula namanya. 220 orang ini kena membuktikan siapa yang mendapat, calon mana yang mendapat sokongan majoriti. Oleh kerana katakanlah ada 10 calon Perdana Menteri, semuanya hebat-hebat, layak-layak, siapa yang mendapat sokongan majoriti?
Dan paling bagus, sudah tentu kalau boleh dapat sokongan majoriti 148 ahli parlimen, dia dapat sokongan 2/3. Tapi paling kurang dia mendapat sokongan 112 orang daripada ahli-ahli parlimen untuk memberi mandat kepada beliau dipilih menjadi Perdana Menteri. Lalu barulah yang di Pertuan Agong akan mengeluarkan watikah lantikan. Watikah lantikan pun tak sah lagi. Sah jadi Perdana Menteri apabila angkat sumpah depan yang di Pertuan Agong. Para jamaah yang dikasihi, itu proses yang berlaku dalam negara kita. Saya nak sebut bandingan dengan perjalanan Khulafaur Rasyidin terdahulu. Di sana walaupun tidak diikuti 100%, di sana ada mirip kepada sistem yang telah berlaku di zaman khalifah-khalifah terdahulu kala. Ia kembali kepada sokongan majoriti. Saya nak sebut, bila sebut sokongan majoriti, Islam bukan menolak sokongan majoriti 100%. Sekiranya sokongan majoriti itu berlawanan dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, tak terpakai majoriti. Kena faham. Tetapi kalau sokongan majoriti itu tidak berlawanan, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, ia adalah suatu perkara ijtihad, maka dia boleh diterima sebagai satu keputusan. Keputusan boleh dibuat dengan adanya jumlah majoriti yang menyokong. Bukan Islam tolak 100% soal majoriti. Sebab tu para sahabat sudah lama menggunakan kaedah majoriti untuk membuat keputusan. Walaupun kadang-kadang ketua negara, ketua persatuan, ketua kelab, pengurusi masjid, pengurusi surau, dia ada kuasa veto dia untuk membuat keputusan. Yang ini juga ada kaedahnya dalam Islam. Kerana Nabi SAW sendiri pernah menolak suara majoriti sahabat. Setelah mendengar pandangan sahabat-sahabat, Nabi buat keputusan berdasarkan yang terbaik, bukan berdasarkan yang majoriti. Kadang-kadang ada masanya Nabi menolak majoriti kerana memilih keputusan yang paling tepat dengan keadaan, walaupun orang tak suka keputusan tu. Seperti contoh, sewaktu perjanjian Hudaibiyah, para sahabat nak teruskan perjalanan ke Mekah buat ibadah haji umrah. Nabi kata patah balik. Keputusan itu tidak popular, tetapi itulah yang paling baik dan tepat untuk umat yang difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham soal majoriti. Yang terakhir pada malam ni, iaitu hasil dari ikatan inilah antara khalifah dengan rakyat. Maka ternyata bagi kita bahawa yang pertama, khalifah itu tidak beroleh kedudukan dan kekuatannya dari sifat-sifat peribadinya sahaja, malah kekuatan dan kedudukan khalifah didapati dari mandat yang diberikan oleh kaum muslim kepadanya. Kekuatan khalifah bukan sebab dia tu cantik, hebat, alim. Kekuatan khalifah adalah berdasarkan sokongan rakyat. Maka sebab itulah sokongan rakyat sangat penting. Sokongan rakyat ni dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah-ubah daripada satu ke satu orang, satu parti ke satu parti. Itu sokongan rakyat, dia boleh berubah-ubah. Tidak ada orang boleh paksa rakyat untuk memilih sesiapa. Yang kedua, persetujuan rakyat itu merupakan ikatan yang bertujuan untuk membekalkan khalifah
dengan kekuasaan yang diperlukan dalam menunaikan tanggungjawabnya. Sokongan rakyat ni penting untuk memastikan khalifah tu kuat. Ketua kerajaan tu didokong oleh rakyat. Sebab itulah dalam keadaan hari ini pilihan raya umum yang ke-15 perlu diadakan supaya memastikan kerajaan yang dibentuk mendapat sokongan padu daripada rakyat. Hari ini sokongan ni boleh kata 50-50, boleh kata 60-40, boleh kata 55-45. Dia macam-macam penilaian. Perlu dinilai semula sokongan kepada Perdana Menteri melalui pilihan raya umum yang ke-15. Ini kaedah, tuan-tuan. Hari ini dari segi bilangan ahli parlimen menyokong dah ada, tapi perlu dipulangkan balik kepada rakyat. Baru-baru ni peralihan kerajaan berdasarkan peralihan wakil-wakil rakyat. Maka perlu dikembalikan kepada rakyat supaya kerajaan yang dibentuk mendapat sokongan padu daripada rakyat. Ini perlu. Dan apabila berlaku keadaan suasana yang aman, tidak membawa mudarat yang besar kepada kesihatan dan nyawa rakyat. Para jamaah yang dikasihi, ekoran dari itu pencalonan mestilah mendapat persetujuan yang sepenuhnya dari orang yang dicalonkan, dan persetujuan serta rela hati kaum muslimin juga satu keperluan dan kepastian. Bila dicalonkan nama khalifah, nombor satu, bakal khalifah tu sendiri mesti dia setuju. Jangan orang nak perkena dia. Kita kena mesyuarat kampung ni, tuan-tuan, mesyuarat surau, mesyuarat persatuan, saja nak perkena orang suruh jadi pengerusi. Itu tak boleh pakai. Itu standard kampung boleh lah. Kita kekal yang lama je lah. Itu standard cawangan, standard kampung. Tapi tak boleh dipakai untuk melantik khalifah standard tu. Mestilah calon itu dia bersedia dan bersetuju untuk menjadi calon ketua kerajaan, bukan dipaksa. Dan rakyat juga tidak dipaksa untuk memilih. Rakyat juga bebas untuk membuat pilihan siapa orang yang disukai oleh mereka. Selanjutnya, mereka tidak boleh dipaksa. Rakyat tak boleh dipaksa. Calon ketua kerajaan juga tidak boleh dipaksa. Selanjutnya, mereka tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disukai dan disenangi oleh mereka. Hal ini adalah untuk menjamin perjalanan negara tidak bercanggah dengan kehendak kaum muslimin dan tidak berlawanan pula dengan kehendak Islam. Ketua kerajaan tu mestilah tak berlawanan dengan kehendak orang Islam dan tidak berlawanan pula dengan kehendak Islam. Yang ni jadi masalah ni. Ada perkara yang berlaku dalam negara berlawanan dengan kehendak Islam. Macam baru ni apa, tuan-tuan? Kalimah Allah yang telah diputuskan di mahkamah. Apabila berlaku kes yang mana seorang manusia, seorang kan ramai, seorang wanita Melanau Kristian Sarawak lawan kes di mahkamah. Wanita ni tahun 2008 dia balik dari luar negara, sampai di airport, bahan-bahan cetak dan CD yang dia buat balik membawa kalimah Allah. Kristian ada bahan-bahan bercetak dan CD negara Allah. Siap, ada negara Allah Kristian, macam-macam CD. Lalu dirampas oleh pihak berkuasa di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dia lawan. Bila dia lawan,
semua bahan-bahan kalimah Allah tu, tahun 2014 Mahkamah Tinggi mengizinkan dia ambil balik bahan-bahan tu. Kemudian dia tak puas hati, dia nak lawan juga. Perempuan ni nak lawan juga. Dan dia berjaya lawan di Mahkamah Tinggi, terus pergi Mahkamah Tinggi. Akhirnya Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan pada 10 Mac. Hari ni 18 Mac. Baru ya. 10 Mac yang lalu. Kes tu 2008. Hakim Mahkamah Tinggi 3 orang membuat keputusan, dengan keputusan bahawa dibenarkan untuk bagi orang Kristian menggunakan kalimah Allah pada bahan-bahan cetakan mereka, CD-CD mereka, untuk tujuan penyebaran kepada orang Kristian sahaja. Itu keputusan dia, tuan-tuan. Untuk orang Islam tak boleh. Itu keputusan dia. Tuan-tuan, kita pun terkejut lah. Dan 3 hari yang lepas, 15 Mac, Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. 3 hari lepas, kerajaan dah buat rayuan nak lawan balik. Perempuan ni seorang tapi kes dia berjaya untuk bawa semua Kristian ni menang untuk menggunakan kalimah Allah dalam tulisan. Dia bukan bab percakapan lain. Jadi Mahkamah Rayuan bersidang bila tak tahu. Saya nak kembali kes yang dulu. Sebenarnya ni bukan kes baru, tuan-tuan. Sebelum tu sudah ada, iaitu Gereja Roman Katolik. Tuan-tuan ingat lagi kes dulu kala, yang mana kerajaan dahulu kala juga berdepan dengan satu masalah apabila Gereja Roman Katolik di Sarawak, Sabah, lawan dengan Kementerian Dalam Negeri di Mahkamah Tinggi. Mereka ada majalah namanya Herald. Majalah tu ada kalimah-kalimah Allah. Majalah Kristian Roman Katolik untuk penganut Sabah dan Sarawak. Lalu mereka lawan di Mahkamah Tinggi, tuan-tuan. Bila lawan di Mahkamah Tinggi pada tahun 2009 kan jauh. Pada waktu itu sama juga Mahkamah Tinggi membuat keputusan bahawa majalah Herald di bawah Gereja Roman Katolik dibenarkan menggunakan kalimah Allah dalam tulisan mereka. Kes tu sama dah berlalu. Tahun 2010, kes tu Disember 2009. Kerajaan tak sampai sebulan lawan balik Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia pada 4 Januari 2010 memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan untuk menolak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Kerajaan dah lawan dah kes ni. Dan akhirnya, belum akhir lagi, pada 6 Januari kerajaan berjaya mendapat perintah Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan keputusan. Mahkamah Tinggi itu tangguh dulu, tak boleh guna lagi. Kami nak file dulu di Mahkamah Rayuan. Dan pada tahun 2013, 10 September, Mahkamah Rayuan mendengar rayuan Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia untuk menolak keputusan Mahkamah Tinggi. Akhirnya pada tahun iaitu 14 Oktober, Mahkamah Rayuan yang bersidang telah membuat keputusan menolak
keputusan mahkamah tinggi. Maknanya kita menang. Kerajaan menang untuk di mahkamah rayuan untuk membatalkan keputusan mahkamah tinggi yang membenarkan kalimah Allah bagi majalah Herald. Tapi tuan-tuan, tahun yang sama, iaitu tahun 2013, pihak gereja lawan balik di Mahkamah Persekutuan. Mereka menang di Mahkamah Tinggi, kalah di Mahkamah Rayuan, lawan balik di Mahkamah Persekutuan. Lawan dengan kerajaan ni tuan-tuan. Bila lawan di Mahkamah Persekutuan bermula tahun 2014, mula dengar. Para jamaah yang dirahmati sekalian, pada 23 Jun 2014, 7 orang hakim di Mahkamah Persekutuan, paling tinggi lah Mahkamah Persekutuan waktu tu, Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria mempengerusikan 7 orang panel hakim termasuk dia, membuat keputusan bahawa gereja Roman Katolik tak dibenarkan menggunakan kalimah Allah. Tapi tuan-tuan, keputusannya 4 orang hakim setuju untuk tolak kalimah Allah oleh gereja, tapi 3 lagi setuju. Tak solid tuan-tuan. 4-3 CP. Oh, cabaran tuan-tuan. Dan pada tahun 2014 tu maknanya gereja Roman Katolik habis, paling tinggi Mahkamah Persekutuan, dia tak boleh lawan dah. Hari ni kes baru pula, tapi kes tu lama dah, tahun 2008. Seorang perempuan Melanau Kristian lawan kes ni dan dia menang di Mahkamah Tinggi. Maka kerajaan lawan balik macam dulu, kita lawan dulu di Mahkamah Rayuan. Sekiranya kita menang, dia akan lawan di Mahkamah Persekutuan. Tapi na'udzubillah, kalau takdir kalah di Mahkamah Rayuan, kita pula nak lawan di Mahkamah Persekutuan. Tuan-tuan, itulah cabaran hari ini. Bukan hari ini, inilah hasil daripada penjajahan barat kepada negara kita yang cukup mencabar. Dan kita kena faham, ada orang dia tak faham apa ni Perdana Menteri pasal apa tak pecat hakim tu. Tuan-tuan, ni namanya pembahagian kuasa dalam sistem kerajaan. Kerajaan yang ada hari ni ada 3 kuasa. Yang pertama, kuasa eksekutif, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Tugas mereka melaksanakan perundangan. Ada satu lagi kuasa, namanya kuasa legislatif, kuasa perundangan, membuat undang-undang, meminda undang-undang, memasukkan undang-undang. Itu speaker dan ahli parlimen di Dewan Rakyat. Dan satu lagi kuasa adalah kuasa kehakiman yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Pembahagian kuasa ni berlaku dalam negara kita. Apa kerja hakim? Hakim ini menafsirkan undang-undang dan membuat keputusan di mahkamah. Sebab tu Perdana Menteri ke speaker ke, dia tak campur tangan sebab dia bidang yang berlainan. Dan pembahagian kuasa ni bukan benda baru. Di zaman pemerintahan Saidina Ali, khalifah yang keempat, sudah berlaku pembahagian kuasa ni, iaitu Ali sebagai khalifah dibicarakan di mahkamah oleh Ketua Hakim Negara yang dia lantik dalam kes perebutan baju besi yang dicuri oleh Yahudi. Maknanya bukan Saidina Ali jadi Ketua Hakim. Saidina Ali lantik Ketua Hakim tu yang membicarakan kes khalifah di mahkamah. Akhirnya khalifah pun kalah. Yahudi itu menang
kerana khalifah gagal membuktikan baju besi itu milik dia dan gagal membuktikan bahawa Yahudi itu mencuri baju besi. Maknanya pembahagian kuasa ni bukan zaman lah, zaman khalifah dulu pun sudah ada pembahagian kuasa. Jadi tuan-tuan kena faham, hakim ni bila dia tidak berjiwa agama, dia akan menafsirkan undang-undang dengan kefahamannya yang sekular. Itu masalah negara kita. Saya tidak menghina mahkamah, tapi saya nak sebut apabila hakim tu dia tidak berjiwa Islam, dia tak pandang masalah hukum hakam, yang dia pandang dia menafsirkan undang-undang. Dia tak pandang fatwa, dia tak pandang hukum, dia tak fikir masalah mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dia tak fikir. Dia menafsirkan undang-undang yang sedia ada. Dan kalau tuan-tuan izin nak sebut, itu baru kes di mahkamah sivil. Belum lagi cerita tentang pertembungan antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Ini lagi panjang cerita, bulan depan lah sambung. Tuan-tuan, walaupun kerajaan bertukar sekalipun, bukan senang kita nak mengolah balik sistem pemerintahan yang telah diasaskan oleh penjajah British yang merosakkan sistem khalifah Islam zaman dahulu-dahulu. Kalau dahulunya zaman pemerintahan Islam Melaka, Perak, hanya ada satu mahkamah, mahkamah syariah. Mahkamah syariah inilah yang memayung seluruh rakyat di bumi Melaka, kerajaan Islam. Tapi bila penjajah masuk, dia masuk satu sistem mahkamah baru yang dulu duduk bawah. Lama-lama mahkamah sivil naik duduk di atas, mahkamah syariah duduk di bawah. Sewaktu zaman penjajahan, bila penjajah dah keluar daripada negara kita, mahkamah syariah masih lagi duduk di bawah, mahkamah sivil duduk di atas. Itu realiti yang berlaku hari ini. Walaupun telah dibuat keputusan mahkamah sivil tidak boleh mencampuri urusan mahkamah syariah, tetapi mahkamah sivil masih lagi membatalkan keputusan mahkamah syariah dalam banyak kes. Ini cabaran, tuan-tuan. Cabaran dalam bab mahkamah. Walaupun kita boleh kawal keputusan kuasa eksekutif Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, tapi kita belum boleh mengawal keputusan hakim. Dia ada bidang kuasa yang berlainan dengan Jemaah Menteri. Walaupun kita ada kuasa di dalam sidang parlimen 2/3, tapi hakim yang dilantik kalau sekular susah cerita. Jadi ni cabaran yang kita terpaksa hadapi. Sebab itulah kita bincang tajuk kuasa pemerintahan Islam, supaya kita dapat gambaran yang sebenar macam mana zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat, sampailah ke zaman kita yang penuh dengan cabaran ini. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan,